Joseph, right? Right, your name Joseph. Yeah. Yeah. What's Okay. your name? My name is Asma. Asma. Nah, Oh, yes, fine. not Asma. That's good. If I get time, I'll watch your case. Yeah, of course. We will 5 serve kids. you. Try, pa. Seven kids. Wow. Ah. 7. Yeah, we will serve you when you come to Malaysia. Wow. Okay, after you. Yeah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita berada di salah sebuah pasar di Another package will come. bandar Kumasi. Kita sedang berada di bandar yang kedua terbesar di Ghana, iaitu Kumasi. Di sini kita akan mencari barang-barang keperluan tambahan untuk diagihkan bermula pada petang ni ke kampung yang pertama. Jadi mereka bawa kami ke pasar dan kita buat secara langsung ni untuk berkongsi supaya anda rasa keberadaan bersama dengan kami, berkongsi dan rasa anda bersama dengan kami di Kumasi, Ghana, Afrika. Dan ini adalah our brothers family here, keluarga dan kawan-kawan Mr. Malon. Kita tahu Mr. Malon yang in charge, ketua kepada yang memudahkan urusan kita di sini. Masya Allah. So this one Joseph. No. Yeah, you Joseph. Yes, Joseph. And you? John. Yeah. You? Coffee. Coffee. Yeah. Oh, coffee. Governor. So that one brothers, your brothers. Yeah. Ini kawan kepada adik Mr. Malon. Masya Allah. Which one? You are Muslim? Your brothers? Oh, Muslim too. Masya. You married? Are you married or not? No, not married yet. Yeah. Okay, this one all yang kita beli. More coming. Okay. Thank you. Madase. Okay, so ini antara yang kita beli. Ini apa dalam ni? Roast rice. Oh, okay, ini beras. Tapi dalam ni dia dah bahagikan dah. Dia dah asing-asingkan dah kalau kita tengok. 1, 2. Oh. So, okay. Lepas tu kita beli spaghetti ni. Ini. Okay. Why? Okay. This one, yeah, cooking oil. Okay. Kita boleh, diorang ni lah, kita rasa selamat. Memang selamat, insyaAllah, Alhamdulillah. Sebab saya bodyguard ramai. Mr. Malon dibawa adik-beradik, kawan-kawan dia ramai untuk mengiringi kami. Ya, gandum dan sebagainya. Ni tomato mix. Okay, jom kita jalan. Can you, Mr. Malon, mungkin ada 2 orang yang escort kami? Yeah, just 2 person escort us. We want walk. Yeah. John. Yeah. Okay. Hello. How are you? Fine, thank you. Yeah. Aquabar. Yeah. What the meaning Aquabar? Oh, yeah. You're welcome. Yeah, welcome Aquabar. Thank you. Yeah. Okay. Can we go? Yeah, here is the shop. Yeah, this shop. Yeah. We buy this shop. But I want walk. Walk. You want to walk? Yeah. I want go around. Okay. Let me pass here. Yeah. Can you escort Okay. me? Yeah, go after you. Okay. Okay. Comel. Thank you. Yeah, thank you. Ada Milo. Ada Milo. Okay. Okay, kita datang pasar dia ni.
Okay. Oh, bawah ni shoes. Dia ambil shoe. Handmade. Hello, how are you? Fine. Yeah. Wow. Okay. I'm gonna Fine, thank you. from Malaysia. Malaysia. Yeah. Hi. Okay, dia jual-jual bekas-bekas ni. Okay, dia orang minta... Okay, hi. Dia orang minta cebok ni kan? Ya, kita beli yang Kita dah beli banyak. Okay. Ini gula, biskut, sugar. Okay. So, inilah suasana pasar mereka. market. Yeah, market. This maybe the cheap market. Yeah. Yeah, Cheap one. cheap one. So that's why we came here. Okay. Semua ada charger macam Yeah, biasa. of course. Ya. First come. Slipper. Okay. Kita berkongsi suasana di bumi di salah satu pasar market mereka di Kumasi, Ghana, Afrika. Kami sedang mencari barang-barang keperluan. Memang dah beli daripada awal lagi, tapi ada tambahan. Kita tambahkan lagi barang-barang untuk diagihkan. Okey. Tunjuk keliling je. Oh, ini apa ni? What's this? Tak ada apa-apa. Okey, bagasi luggage. Okey. Hello. Sedap lah bau kacang. Memang kacang lah tu kan. Okey. Hello. Kebanyakannya, ya. Kalau kita nampak macam pakai tudung, pakai sekaf tu, Islam lah tu, Muslim. Okey. Bawang-bawang. Assalamualaikum. They are Muslim. Onion. Masya Allah, we are brothers. We are from Malaysia. Nah, yes. Oh, meriah. This was Ketia market. They are not renovating it. They are not renovating it. They are singers. Central market. Can we ask she sing? Who? Can we ask Fish. she sing? Sing. Singer. Yeah. She's preaching. Yeah. Yeah. Can we asking you want to hear? Okay. Start. You know what? No video. Oh, We okay. are passing here. Yeah. Huh? I'll go over there. Okey, boleh tunjukkan keliling. Jangan tunjuk saya, tunjuk keliling. Tunjuk sayur-sayur apa. What this? The pencil, the pen. Oh, okay. Pencil. Here, we are going here. Okay. Here's the shop. So we buy here. Kita We ada are buying beli here. for distribute The books, yeah, to the books. to kids. The kiss. Yeah. Yeah. Okay. So Kita beli they will di bring kedai it. ni. They will bring it to where we are parking the car. Okay. They Yeah. will bring there. Boss. So they all already know. Yeah, they already know. Yeah. Yeah. Okay. So kita beli barangan untuk diagihkan kepada anak-anak, barang-barang keperluan sekolah kita beli di kedai ni. Memang tengok kedai ni. Then they Yeah. go anymore. Anyway,
Ya, buku, pen, Here's pensel. what you have buy. Okey. Yes. Kita memang Kotak dah buku dah. oh, ada buku dalam kotak. Itu depan tu. Semua buku. Yes. Okay, so we need more, we need much. Okay, ni semua yang kita beli sebab kita agihkan apa yang mereka minta, apa yang mereka kata mereka perlu. So bila kita tanya penduduk kampung, mereka memang nak buku, nak pen, nak itu. Walaupun kita pergi kampung yang tak bersekolah, sebab kita akan bina sekolah di sana, di kampung ni, dan mereka akan mula belajar menulis membaca. Yeah, Yeah, thank you. Yeah, maybe we need more, we buy more. Okay. Okay. So, kita jalan lagi. Go there. Okay, go. You go first. Go there. Comel cili dia, bulat-bulat. Cili hijau. Go that way. Mana dia buku? Okay, dah buku. Masya Allah. Untuk makluman, tuan-puan sekalian, Ghana sebuah negara di dalam benua Afrika antara yang teraman, yang selamat dan yang aman. Maksudnya di sini tidak ada pemberontakan, perang dan sebagainya. Muslim lebih kurang dalam 20% sahaja. Kristian 70%. Kristian 70%. Muslim dalam 20%, 10% lagi agama-agama lain. Dan kebanyakan Muslim berada di kampung-kampung pedalaman dan sangat-sangat miskin. Penduduk bandar pun ramai yang miskin, tapi di kampung jauh lebih miskin lah. Masa wabak tempoh hari, sebenarnya di Ghana ni sendiri, mereka tak ada rekod sangat lah. Sebab mungkin ya, cara hidup mereka memang kental, cekal. Okay, everything's okay. Why? Everything's okay. Yeah, everything's amazing. Ya, ginger. Semua mereka tanam sendiri. They are plants itself. Yes, sir. Oh, okay. They are shy. Yeah, they are shy. No. We come back on. Oh, you put it where? Yeah. It's okay. Huh? It's okay. It's okay. I want to really put the like. food they will bring. Okay. Okay? Yeah, but you are going. Yeah. Ni jual spek. Cuba tunjuk jual spek mata. Oh. Abang nak beli bang spek. Ustaz. Cik, nak beli spek. Maybe you tired now. How much for one? Like this? This one. How much? 30 cedis. 30? 30 cedis. For Ghana, 30 cedis. 30 series. Yes. So how much in ringgit? Tanya Malon. Yeah. Okay. Thank you. No. Thank you. So I buy it for you. So, okay. Okay, we buy soap here. Okay. Here we are coming, we are about to buy soap. Yeah, So so they will bring it to where we have parked the car. yeah. Then we pay them. Okay. So we
buy all the soup here. Yeah, all the soup you buy. Oh, they are already packed. Okay, thank you. That's good. Okay. Hello. Okay. Ini kawasan bandar ya. Tuan-puan sekalian, kita akan bergerak selepas selesai beli-beli barang dan packing, kita akan bergerak ke kampung. Kita akan mula bergerak ke kampung pedalaman. Di sana di sana itulah yang kita akan lihat kehidupan yang sangat dhaif. Di dalam gambar pun di bandar pun sebenarnya memang banyak kehidupan yang sangat dhaif. Okey. So ni dia jual-jual plastik. Paste no. Boss. Oh, so here? Here is it. Here too. Dia sudah pak. Yeah, pack them. Oh, sudah pack semua. Ini obat gigi, berus gigi beli sini. Dia sudah pak semua. Yeah, pack it. He will bring it. Oh, cuba tengok. Ya, saya dia. I'm from Malaysia. Omo, anya she, ti Eh, kau get Malaysia ke? Kau pasal mu na motor ni bebre. Hebatnya. Cuba tengok. Make in Omo mana? check. From where? Malaysia, sama Malaysia lah. Ya. Hello? Distributor? Yes. Kau pernah ada sana? Hello? Manufacture from Malaysia. Oh, What's it? China. Aye, Okay, welcome. thank you, mister. Oh, okay. So, Aye, toast aye. bros and Yeah. okay. Sudah pakai semua ni. Semua dapat. Okay, thank you. Okay. Yeah. Oh, dalam ni semua plastik. Baca buta away. Oh. Aye, dia makan one with Okey. Ini bekas. Ini bekas yang dia orang minta dan kita beli. Ya. Ya, dua pak dia. Dia antara pot yang mereka minta banyak sebab mereka angkut air untuk digunakan untuk mandi tu. Ya. Oba. Viva Oba. Apa tu? You are coming. Ya, kami Oba. Okay. They all are Muslim? Yeah. Ya. Assalamualaikum. InsyaAllah. Wah, anti-Muslim. Are you a Muslim? Oh yeah, you Muslim? What's your name? Sharifah. Sharifah? Wow, you are so beautiful, Sharifah. Oh, How old are you? I'm fine. Fine. How old are you? Oh, Mitzi. Missy. Okay. Can you recite Al-Fatihah? Surah Al-Fatihah? Can you recite Surah Al-Fatihah? Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay? Continue. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Maliki Yawmiddin. You know that surah, right? You salah. Yeah, you memorize that surah? Oh, Mitzi. Okay. Oh, they are Muslim. Come. Masya Allah. Okay, come. What's your name? May I? Can I? Masya Allah, beautiful. What's your name? Assalam. What? Assalam. Assalam. I Asma. Are you recite Al-Quran? Yeah. Are you salah? Yeah. You remember? You memorize Surah Al-Fatihah? Can I hear you? Okay. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
malu shy. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. We know. La baksa. Never mind. What's your name? Rafia. Rafia. My name Asma. MashaAllah. Are you married? You have how many kids? How many kids you have? 2, 3, 1 kid. They are your kid. MashaAllah. Come. You can you أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, you are really good. What your name? Rafia. Rafia. I love you, Rafia. Come. This your kid? MashaAllah. What's your name? Mariam. MashaAllah, Mariam. You are so beautiful, Mariam. Hopefully you pray, you salah, right? Inside Al-Quran. Yeah. Yeah, MashaAllah. So, I pray for you. You will be success. You will be rich. Inshallah. Amin. Amin. Okay. Thank you. Bye. Barakallah. Madase. Can I look? Baby. Come here, baby. Bagi. Iya. Tak ada. 50 tu besar. 50 RM20 Malaysia. Kalau kita bagi baby. What's boy or girl? Girl. Mimi tengok muka baby comel. Hai. Masya. Okay. So nanti kita bagi kat dia orang sikit. Okay. Thank you bahasa. Okay. Ni apa? Thank you. Sharifah. Wow, thank you. Okay. Madase. Assalamualaikum. Bye-bye. Ya. Okey, jom. Sekarang kita perlu we going back to our place. Packing. We are going back to the car, so they will bring everything there. Yeah. You pay them. Okay, so we going to our car now. Yeah, your car now, you cool down, right? Yeah. Huh? Tak apa. Sheila sebab unik kan? Okay, ya. Okay, Masya Allah. Kurang tu sudah simpan. Ya, sudah simpan. Everyone is friendly. Amando.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, untuk makluman semua, di Afrika ni, di Ghana ya, di Ghana, bukan di Afrika, di Ghana ni. Kami berada di Kumasi dan ini bandar Kumasi. Bandar Kumasi ni bandar kedua terbesar di Ghana setelah bandar Accra. Airport tu di Accra semalam. Daripada Accra ke Kumasi 5 jam. Jadi perjalanan kami semuanya 26 jam. Bermula pada KLIA untuk sampai ke Kumasi ni semuanya 26 jam. Dan sebab saya cakap kan tak boleh jauh sangat. Dan kami akan bergerak selepas packing barang, balance ke kampung yang agak pedalaman, lebih kurang perjalanan makan masa dan 2 jam. Okey. So kita datang ke pasar ni sebab nak lihat suasana kehidupan di sini, yang mana memberikan kita pengalaman melihat sendiri suasana kehidupan masyarakat di bandar. Ini salah satu pasar mereka lah di bandar ni, yang mana kami beli barang keperluan yang akan diagihkan. Barang mencuci, barang asas untuk anak-anak belajar. Kita akan bina sekolah di kampung yang belum ada sekolah. Di sekolah ni mereka belajar asas lah, membaca, menulis dan ilmu fardu ain. Kampung yang kita akan pergi ni semuanya Muslim. Perkampungan Muslim di pedalaman yang amat dhaif. Subhanallah. Untuk makluman, punca utama pendapatan penduduk Ghana adalah pertanian. Pertanian paling utama adalah koko. Ghana pengeluar koko kedua terbesar di dunia. Ghana pengeluar koko kedua terbesar di dunia. Mereka bukan hasilkan coklat, mereka jual koko kepada pengeluar coklat di dunia. So mereka negara kedua terbesar. Maksud punca utama penduduk Ghana sekarang adalah pertanian. Lepas tu, sebenarnya Ghana adalah sebuah negara yang kaya. Yang kaya dengan sumber hasil bumi, antaranya petroleum, diamond dan juga emas. Tetapi kerana corruption yang agak tinggi, monopoli, macam-macam lagi lah isu, mereka masih lagi sebuah negara yang mundur menuju kepada negara membangun. Tetapi seperti mana yang kami pergi semalam kami pergi ke bolehlah, macam semalam kami flight tu kami turun di Accra International Airport. Itu adalah ibu negara Ghana. Kan kami pergi ke konsulat Malaysia. Mereka menggambarkan Ghana ni ketinggalan 20 ke 30 tahun daripada Malaysia dari sudut kemajuan. Sebenarnya mereka ada hasil bumi yang kaya, petroleum, diamond dan juga emas. Tetapi masih banyak lagi yang tidak dimanfaatkan. Jadi sebab itu mereka masih lagi negara yang miskin. Bukan negara yang membangun. Kita negara membangun kan, sebuah negara maju. Mereka masih lagi negara yang pertengahan antara mundur dan membangun. Sedang membangun. Negara yang sedang membangun. Kita Malaysia membangun nak menuju ke negara maju kan. Cost living cost sangat tinggi. Sangat tinggi. Harga beras,
mahal, makanan dan sebagainya mahal, sewa rumah mahal, sumber bahan api mahal, ya, minyak semua sangat mahal. Oh, memang mahal. Okay. Yeah. See one video, you video. Yeah, video him. Video him. What's your name? Abdul Mumin. Abdul Mu'min. Yeah, You are yeah. Muslim. Yeah, Muslim. Yeah, You are born Muslim or you convert? Yeah, I'm born Muslim. Born Muslim. Ini Mozongo Mil Ada. How old are you? 20 years. 20 years. Yeah, 22 years, 2nd October. Saudara 22 years. 22 years. You are Yeah. married or no? What? You are married? No, I'm not not married married. yet. No. Okay. Maybe you can recite any surah? Al-Fatiha or Tiga Yeah, Kul? okay. Yeah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Ar-Rahman ar-Rahim. Maliki yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Oh, beautiful. Your makhraj is very nice, beautiful. So what are you doing now? You working? No, I'm not working. So what are you doing? If you're not working, you are what are you doing? For your life? For a living, no, I don't do it. So, If I get some small job, then yeah, small job because so difficult to have a job here. get a job. It's Yeah. not easy in this country. Yeah, it's not easy. It's not easy to get a Everything job. so expensive, right? You don't want to come. You don't want to migrate to any no place. Money. Yeah, no money. Yeah. You have mom and dad No, I don't have mom. She's dead. And father. and father too. So now you are orphan. You don't have mom and dad. So Mom dead last year. yeah, okay. Where you living now? I'm living in Moshizongo. Mozongo there. Mozongo. Mozongo, yeah, I know her, yeah. So he is your friend? Yes, my friend, my brother. Yeah, you are still young and you still tough. Hopefully we pray for you. Yeah. You will have a good job, good wife, good kids, good life. Inshallah, rizqun minallah. Inshallah. Yeah, so many and you are be a rich man, Inshallah. rich Muslim man in this country, and you will contribute sadaqah to poor. Poor. Sadaqah, Sadaqah. Your name? Abdul Mu'min. Abdul Mu'min. Abdul Mu'min. Ini name si Abdul Mu'min. Masya Allah, barakah. Okay. Okay, then thank you. Thank you. Bahasa kebangsaan mereka, mereka ada dialek bahasa yang kita tak akan faham langsung. Asanti. Dialek bahasa kampung dia Asanti. Tapi kalau kita tengok bahasa kebangsaan Ghana adalah English. So memang mereka kebanyakannya boleh speak English. Saya je lah langgar je English. Sebab kita tak biasa kan. Maksudnya bolehlah cakap sikit-sikit kan. Masya Allah. Nak bagi? Abang bagi. Okay. Good morning. Morning. How are you? Thank you. My name is Yahya Moses. Abang, pegang. I'm the general manager for Islamic Library Channel TV station. Masya Allah, Islamic Library Channel. Yes, I was up there. I saw you people going, so I decided to trace you, find out what you are doing. Then we can do a short documentary and also add it onto our platform. That is why I came. Oh, mashallah. Masya Allah. Actually, we're doing charity here. Okay. Target for to support for education Okay. in Kamusi, Kumasi, Yeah. and also we focus on the cow, korban for korban. Okay. This year. Maybe you can join us. Yep. So you are one of community Islamic community. Manager television. It's a Islamic TV television. station. It's an Islamic TV station. Islamic TV Yes, station. we have a TV station. It's just up there. Yeah, this police station there. Behind the police station, on behind top of the the wall, solar I see, building. all So I was there and I saw you people coming from the market. You went down there. I was just there watching you.
saja. Yeah. So I've monitored your movement down there and back. So I have to chase you and find out. Because since it's an Islamic TV station, we do about 90% of our documentaries, our programs are purely in Islam. You understand? And apart from that, we also want to promote a lot of things. So since you people are doing something, we need to find out, then we can at least put it on air. Whether it is Islamic or it's not Islamic, we need to put it on air. But since I saw you people with hijab, it means you are doing something Islamic. So I have to come to you, draw your attention, we'll see how we can negotiate, get a one-on-one interview with you, then we can place it on the TV. And if what you people are doing, like you said, charity, we need to get your schedules, then we'll bring a camera to trace what you are doing. Then after the documentary, we'll edit and then add it onto our news content. Allahu Akbar. Maybe you can join us this afternoon, Okay. and then maybe tomorrow morning, because Okay. we have 3 days here. You have 3 days. 3 days here. So you started when? Today. Today, yeah. Today. So it means This is today is Thursday we are here, Friday you are here, and Saturday you are Saturday, here. yeah. So what will be your routine? Can you get a routine where you people are moving? Now we are buying. We are going to the, you know, the Jusu there, Jusu Hotel. Jusu, yeah. Hotel. Okay. Into what's happening? Okay, so in that case, Okay. you are the coordinator. Huh? Yeah. So what I will do is that, so currently where are you going now? We are going to the hotel. You are going back to the hotel right We now. want to package Packing, some- we are packing. We want Yeah. to packing. Okay. Okay. Just, What we can do now, Mr. Huh? Malang. Yeah, maybe I'll Yeah, the number. Yeah. number. And you send and everything. Your number. But still no, and activity I'm more than a person take it, but I'm going to say routine. With the my uncle, you know, with the phone number, number. Take the Do not, number first, and then we take number. contact I will call you. For number, Mr. Malon, I'm really happy with this, Okay. Manager. yeah, I really happy with this. So please inform I will call him him to come to the hotel. who am I and who us. 055 Then 1481. yeah, we try to make it. She will make it. Yeah, make it Okay. happen. Yeah. It would no problem. Would it be Diana? Would it trap? They call hotel. You are. Okay. Okay, thank you. Thank you very much. What's your name, sir? My name is Yahya Moses. Yeah. Yes, I'm the general manager for Islamic Life. Manager for Islamic channel. We contact you. All right. Then we will arrange the suitable time to like. No problem. Yeah, we make it happen. We are really happy for this plan. We make it happen. Shukran And jazilan. what's the name of the institution? Sabah Amake. Oh, Just nka minyamu timu ananga meso. tolong FB dia biar dia I'll buka. let my editor Buka. do something right now as a promo. Yeah. Then we can work on it. Oh, so all those who are on that, you just. And you too. Tolong ambilkan No, gambar. let me pick my first Okay. and then I'll give it. Mana telefon kita? I let you do it. Ya. Dapat sikit. Ni, awak bagi ni. Give to him. Sini dek. Maybe try the vertical. Na minha né. I try it, pal. I don't know, pal. I try. Okay. Okay, one more. One more. This is our phone. Okay. Thank you very much. Okay, so I'll expect your call. Yeah. And then we join it. We will arrange a time, suitable time for interview. Yeah, so I'll fix everything and I'll call you. Okay. Thank you very much. Thank you very much.
After watch what? Bagi pada dia maklumat live kita ni. Open it now. And okay. You will see our live now. Masya Allah, Alhamdulillah. Maksudnya kita tak arrange, tapi dia punya station television for Islamic program, dia manager untuk Islamic channel di TV Ghana. TV Ghana ke TV Ghana lah, negara kan, TV Ghana. Jadi dia nampak tu Allah nak aturkan kan. So dia nak ada satu, kita mungkin masuk station TV Ghana. Dia nak jemput kita untuk interview. Lepas tu dia pun nak dokumentarikan perjalanan kita di Ghana ni. Dia nak rakam menjadi satu bahan konten untuk siaran mereka. Okey, ada. You Asim? Thank you. Wah, most welcome. Ni baby depan ni. Ada duit lagi tak? Ada duit kecil tak? Ada tak? No. Ni tunjuk ni. Ni, tunjuk yang ni. These are 1.4. Boleh tak aturkan Mr. Malon, kami gerak terus balik, tak tunggu barang? Boleh, betul. Sebab macam tu kan? Okey, jom. Kita tak tunggu barang. Perjalanan balik ke hotel. Sebab sebenarnya bukan nak balik hotel apa, kami nak packing barang dekat sana. So kita akan packing. Lepas tu kita terus bergerak perjalanan 2 jam lebih kurang. Perjalanan semalam daripada KLIA untuk sampai ke Kumasi ni 26 jam. KLIA 26 jam. Flight saja 16 jam. Jalan darat lebih kurang dalam 6 jam. Lepas tu campur transit di Dubai 2 jam. Di KLIA dalam 3 jam. Itulah jadi 26 jam. Tapi untuk sampai ke kampung pedalaman tu, tempat perkampungan umat Islam, semuanya umat Islam yang daif tu, lebih kurang dalam 2 jam lagi. So kami balik sekejap ke tempat penginapan kami untuk packing barang-barang. Kita dah packing dah sebahagian, tapi kita ada lagi yang tak cukup lah. Kita akan pergi 3 kampung. Dan misi kita adalah bina perigi korek yang memang dah ada satu kampung yang kita dah siap bina. Lepas tu kita akan bina madrasah sebab mereka memang perlukan bangunan sekolah untuk belajar asas. Lepas tu surau. Dan Mr. Malon akan berada di sini sebulan. Wakil kita dah takkan balik Malaysia. Mr. Malon tu memang dah menetap di Malaysia 20 tahun lebih dah. Isterinya Profesor Salawati. Mana kereta kita? Ini. Okey. So sekarang ni dalam kita akan aturkan kita akan aturkan yang pegang live, kamu dua naik dengan saya. Ustaz akan duduk depan, Ustaz Raja duduk belakang. Ustaz takut ke dia orang boleh kontrol je? Kalau tak kontrol, Ustaz Raja tak payah naik sekali. Boleh kan? Tak apalah, Ustaz Raja tak payah duduk belakang. Saya duduk depan. Okey, awak naik duduk belakang saya. Okey. Ya, saya duduk tengah. Oh, duduk belah sini. Okay. So we are doing live now in at media social. So we going back to hotel. Okay. Alhamdulillah. Okay.
Jadi alhamdulillah kita memang dah aturkan program pagi ni kita akan pergi tengok pasar tempat kita beli barang keperluan. Kemudian kita akan patah balik tempat penginapan. Di sana kita akan mula packing dan akan ada ramai sukarelawan di kalangan Muslim dan non-Muslim. Sebenarnya pemandu kami pun non-Muslim Kristian. Kita kena tahu Ghana ni 70%, 70% Kristian, 20% Muslim dan 10% agama yang lain. Kami nak kita akan stop live. Dekat penginapan. Ya. Baking session. Tak. Kita lepas tu kita tunggu packing. So bagi tahu Malon, maksudnya kita tunggu barang. Ustaz Isa, kita ni live ni kita tak akan off. Kita akan terus tunggu. Kita terus tunggu barang untuk packing. Kita akan buat je packing sikit. Ya, you will rush everything, okay? Faster. Subhanallah. Okey. Sekarang kita akan buka cermin supaya awak boleh ambil suasana keliling kiri dan kanan. Kita akan lihat bagaimana suasana bandar on the way perjalanan sampai ke penginapan. Okey. Sebenarnya tak perlu perlahan pun, laju pun tak apa. Kumasi. Ya, suasana bandar Kumasi. Okey. Okey, silakan cik. Okey, Ustaz nak cakap sikit. Masya Allah sahabat-sahabat semua, kita berada di Ghana, Kumasi masa tertukar daripada semalam lagi tertukar. Sebenarnya dalam ketakutan untuk datang ke sini, kita berdebar-debar sebenarnya tuan-tuan. Tapi bila mana sahabat-sahabat semua lihat dan kami berada di sini, bila mana masuk pekan tadi, hilang ketakutan tu. Semalam masih ada ketakutan lagi. Dan hari ni bila tengok semua Ustazah pun ceria-ceria masuk pasar, ada ramai orang Islam, hilang. Sebab apa ramai? Ada Abdul Razak ada nama, Abu Bakar ada nama, Yahya pun ada nama, kemudian Mukris pun yang semalam pun namanya Mukris. Jadi hilang ketakutan tu. Dan insya-Allah mereka mesra sebenarnya. Dan mereka sangat ramah, walaupun mereka yang bukan Islam pun memang ramah. Dan Islam pun lagi-lagi lah ramah. Dan tadi pun kita tengok macam mana mereka support kita dengan bacaan-bacaan Al-Fatihah. Dan kemudian ada seorang stesen TV tu, manager tu offer untuk interview Ustazah dalam siaran. Dan akan dikomentarikan. Dia akan join kita punya trip selama 3 hari ni. Dan sangat-sangat terbuka minda mereka sebenarnya. Dan tengok bagaimana pasar tadi, Masya Allah lebih meriah daripada pasar Malaysia. Dan tengok sepanjang jalan nanti kita akan tengok macam mana. Kalau di Malaysia kita ada jual mangga di tepi jalan, di tepi light. Tapi di sepanjang jalan nanti anda akan terkejut melihat pelbagai barangan dijual sepanjang jalan dengan harga yang berpatutan. Jemput datang ke Ghana. Subhanallah, alhamdulillah. Okay, we can go now. Ya. Masya Allah, alhamdulillah. Tuan-tuan sekalian, daripada live ni, kita mengharapkan anda boleh rasa seolah anda berada bersama kami di Ghana, di Pekan Kumasi, Ghana, Afrika. Pekan ini, Kumasi ni pekan kedua terbesar di Ghana setelah Accra. Semalam ibu negerinya adalah Accra. Dan sekarang di Kumasi, kita akan pergi ke tempat mission kita di sebuah perkampungan pedalaman, dan semua kampung di situ adalah umat Islam yang sangat taat. Yeah, our driver is Michael. How are you, Michael? Yeah, I'm good. Good, Masya Allah. Michael is very good man. Yes. Very I'm helpful. quiet. Brad to me. Why? Yeah, okay. Michael have 4 kids, right? Yes, I have 4. And still young, 48 years old, 47 years old, still young. Okay, Masya Allah. And Michael, you are Christian? Yeah. Yeah, Michael is Christian. So we work together here. Okay. Masya Allah. Okay, kita akan tengok suasana Bandar Kumasi. Tanpa sekalian, kepada siapa yang baru mengikuti dan tertanya-tanya, apa yang kami buat di Ghana, Afrika ni, Ustazah buat apa ni, anda boleh ikuti daripada awal lagi dokumentari kita. Kita buat live dalam beberapa minggu ni.
menceritakan apakah misi kita dan kenapa kita sampai ke Ghana, Afrika. Di manakah permulaannya, apa cerita di sebalik semuanya ini. Masya Allah, kita tahu umat Islam di Afrika adalah minoriti dan kebanyakan mereka hidup di kawasan kampung pedalaman dan amat dhaif. Dan of course lah, sebab ia bukan negara Muslim, jadi ekonomi tu bukanlah pada orang Muslim. Ui, besarnya ubi kayu. Okey, nantikan lagi pemandangan yang sangat unik yang anda akan lihat di sepanjang perjalanan kami pulang ke penginapan. Kami pulang penginapan bukan untuk berehat sebab misi diteruskan terus hari ini. Walaupun hari ini adalah hari pertama kami sampai. Semalam perjalanan memakan masa 26 jam. 26 jam. Jadi kami tak ada, kami cuma rehat tidur sekejap. Terus awal pagi kita dah bangun. Dan kita mencari barang keperluan. Kami pulang ke penginapan ada untuk packing barang-barang yang telah kita beli, termasuk peralatan sekolah, makanan asas, keperluan pembersihan dan lain-lain, beras. Okey, ini kawasan bandar sebenarnya. Okey, kita akan tengok lagi suasananya yang anda akan terkejut. Kami juga terkejut tengok ada suasana yang sangat unik nanti. Sabar ya tuan-puan sekalian, masya-Allah. Sekejap. Cik, mana? Air tadi mana? Okey. Okey. Subhanallah, cuaca agak panas dan kering. Cuaca di sini lebih kurang 32-33 darjah Celsius, macam itulah. Gitulah. Saya kat sini speaking berabuk orang kata. Kita panggil apa ni? Speaking berterabur. Lepas tu kita main langgar je lah asalkan dia faham. Bahasa kebangsaan mereka adalah English. Dan mereka ada dialek mereka. Nama apa dah? Ashanti. Ashanti tu dialek dia. Ashanti. Untuk Kumasi saja. Jadi kalau dia orang cakap dialek dia orang memang kita tak faham. Tapi most of them can speak English. Jadi ya, sekolah sebelah kanan. Masya-Allah. Kita boleh lihat kasta sangat-sangat berbeza macam tempat nanti kalian akan boleh tengok. Kami akan tunjukkan depan penginapan kami, hotel 2 bintang lebih kurang. Oh, ini Ghana Baptist University College. Okey. Kita akan lihat nanti di tempat penginapan kami, depan tu ada sebuah rumah yang sangat dhaif. Macam pondok kecil. Ada kanak-kanak yang tinggal dalam tu. Lepas tu di hadapannya ada sebuah rumah agam yang sangat besar. Itulah yang dikatakan kasta perbezaan antara yang kaya dengan yang miskin. Jaraknya terlalu jauh. Okey, kita akan tengok. Sibuklah ni sebab ni waktu tengah hari. Di sini jam 1 tengah hari waktu balik sekolah. This time for school back from school? No. Not yet. It will be around 2. Around 2. 2, yes. Okay, around 2. Back from school around 2 o'clock. Yes. But now We are in school. yeah, school time. Yes, school time. Still school time. But still jam and busy. Yes. Oh, they have accident. Okay, ada accident. Dek, ada accident. Tengok sini. Accident. Kita boleh tengok dia orang tengah. Okey, wah kereta cantik. Okey, dia orang tengah baiki. Dia orang tengah dia tercabut. Okey. What we call this? We not call this one taxi. What we call this? This one. Yeah. This is Pragya. This one. Pragya. Yes. Pragya. Yes. Okey, kalau kita boleh tengok di sini. Pragya. Banyak di Indonesia, banyak India, banyak. Dia panggil apa ni Cik? Tom-tom. Tom-tom kat Indonesia. Okey, tengok dia orang memang kalau jual di tepi jalan ni, tak apa. Tepi jalan ni dia orang jual macam-macam barang sebenarnya. Kalau kita kat Malaysia tengah jalan ni biasanya dijual makanan kan? Macam jeruk. Dia jual macam-macam makanan lah, tapi di sini
Ya, dia akan jual macam-macam. Tuan-tuan puan akan tengok apa yang dia orang jual. Kejap lagi kita akan dapat lihat jalan di hadapan sana. Okay, shell everywhere. Here shell tu. Dan untuk makluman, Ghana ni sebenarnya ada petroleum, tapi ada diamond. You have diamond, right? Yes, we have diamond, cocoa, Kuku, timber, manganese, gold, gold, bauxite, petroleum. yes, petroleum. That's why Ghana still too many Hardship, poor yeah. people. Yeah, It's all because of the politicians. politicians. Yes. Yeah, we hope that Corruption one day is too much. corruption is too much. Yes. One day we hope the real leadership. Yes, Yeah. because we even had our independence with Malaysia the Yeah. same year. Yeah, But now look at where Malaysia is and look at where Ghana is. yeah, Yes, it's bad. So they have to do something so that at least the poverty level will come down a little Yeah. bit. Yes. Because the Yeah. masses are suffering. People are really suffering. yeah. Yes. The people really suffer. people are really Yeah, suffering. To even get food to eat is difficult. yeah, so difficult. Yes. Yes. So perbezaan different Yes. different between the rich and poor is really, It's really, the gap is really wide. yeah, the gap is It's big. really It's big. big. Yeah, Yes. the gap is really big. Corruption is very high. Mereka ada banyak hasil bumi, emas, granit, diamond. Antara negara yang kaya, paling kaya dengan emas dan diamond. Kalau tuan-puan pernah tengok cerita apa tu? Kita pernah tengok pembunuhan kerana diamond dan emas tu. Dan benda tu memang real lah berlaku di setengah negara di benua Afrika. Tapi Ghana ni antara negara Afrika yang paling aman, tenang. Maksudnya tidak ada pemberontakan, tidak ada yang, maksudnya yang kita perlu bimbang lah dari sudut keselamatan. Okey. Tak tahu dah cakap apa, nak tanya apa? Ada ke yang nak tanya? Ada apa-apa nak tanya soalan? Fine, thank you. Okey. InsyaAllah. Okey, dia ada. Okey, kita boleh tengok rumah-rumah mereka. Ada hotel apa semua. Tengok mereka jual perabot tu, tepi-tepi jalan. Okay, 70% Christian, 20% Muslim, dan the others adalah agama-agama yang lain. Allahu Akbar. Okey, memang sebenarnya berdebu sebab dia banyak gurun. Kita boleh rasa udaranya tu berdebu-debu lah. Okey. Kebanyakannya cuba tengok di atas kepala mereka ni junjung-junjung barang untuk dijual. Kalau dekat traffic light kita kalau boleh tengok dia orang ni jual macam-macam perabot dan dia orang buat perabot di situ dan dia jual. Okey, kita boleh tengok apa yang di kepala mereka jual apa. Tengok macam-macam lah. Mereka bukan, boleh tak kat Malaysia kita junjung-junjung ni air. Okey, tengok kat sebelah sana, kereta tepi jalan. Ya. Berat-berat tu mereka junjung tu. Okey. Ada ais, lepas tu ada air yang mencair daripada ais. Lepas tu ada botol, cuba tengok tu dengan jual apalah tu. Okey. Ada yang babai tu Ya. Ya, nampak tak ada yang babai tu daripada jauh. Okay, you are good. Yeah. Yeah. Bye. Yeah. Ceria. Okay.
Masya Allah, alhamdulillah. Kalau bertengok sebelah kiri, sini dek. Dia orang jual perabot tepi-tepi jalan macam tu. Perabot dijual tepi-tepi jalan macam tu. Ya, nampak tak perabot tu? Memang betul-betul tepi jalan. Ada lagi. Kamu jangan alih, ada banyak perabot. Dan kalau kita boleh tengok, sebenarnya perabot tu dia orang buat dekat situ. Awak tengok tu jual-jual sofa-sofa kan. Dan dia orang buat dekat situ juga. Itu pun tengok pembuatan di atas. Kayu-kayu apa semua atas tu je. Dan lepas siap buat terus jual tepi jalan. Kita tanya kalau hujan dia orang tutup je dengan plastik. Itu di antara keunikan lah. Jadi kita terus nampak sofa lah, meja lah. Cantik-cantik. Macam almari lah apa semua tu macam tu lah. Masya Allah. Okey, waktu di sini sekarang pukul 1.16 tengah hari. Waktu Malaysia sebelah sini sebelah 25. Inilah bukan ni. Oh, sini pukul 11.25. Sekarang kat sini adalah pukul 11.25. Malaysia pukul 7.25. Oh, Malaysia maghrib ni. Masya Allah. Terima kasih yang support dan tetap tengok. Walaupun waktu maghrib sambil-sambil siap-siap ambil wuduk nak solat, anda tetap support tengok kita punya live. Okey, kita akan sampai tempat penginapan. Sekarang tanya tak ada masjid ke? Oh, masjid sangat susah kalau dalam bandar. Setakat ni kami tak jumpa lagi masjid. Mungkin kita akan cari masjid. Ada tetapi sangat sedikit sebab komuniti Islam sangat-sangat sedikit di sini. Di bandar mostly adalah Kristian. Islam di kampung-kampung, di pedalaman. Sana kita akan jumpa. Dan banyak juga kampung Muslim memang tak ada masjid. Sebab tu mereka minta kita bina surau masjid tempat dia orang solat Jumaat. Tuan-puan, untuk 3 kampung yang kita akan pergi, memang banyak kampung Muslim yang minta. Oh, so accident? No, lori sengit tu. Ya Allah, overload. Right? Overload, right? Nanti kita pergi dekat. Ya, yang warna orange tu overload sampai sengit macam tu, tapi mereka boleh jalan confident je macam. Apa tu There are rice or? No, I think it's Pillow? Is it pillow? maybe maize. No, not pillow. Corn. I'm sure corn. Apa tu? Jagung. Oh, corn, jagung. Yeah, I'm sure it's corn. Maybe it's going to Accra. Tengok, dia orang jual apa ni? Roti. Yeah. This one, the police have to stop you. Can you look for? Yeah, how are you? I'm fine. Yeah. Better. Yeah, I pray one day you will be rich. Okay. Okay. Thank you. I believe, yeah. We believe, you believe. Okay, kita tengok ni dek. Oh, ini cuba. Ya, sengit sangat tu, sangat bahaya. Why they are still moving? Tapi mungkin sebab tayar dia rosak tu. Tayar dia rosak. Nanti. Okay. Macam mana sengit sangat tu. Kita nak lalu tepi pun rasa tak confident. Subhanallah. Oh, okay. Yes, Munjinano. Ya, ada polis tahan. Munjinano. Ya, patutnya memang dia kena berhenti. Okay. Okay. Don't be walking like this. Yeah, it's so dangerous. Stopping. Huh? Not stopping. Paki. Yeah. Hey, Paki. Police in our way. Paki.
Oh. Oh. Okey, memang. Police ni now. Okey. Dia memang berhenti. Pemandu kita ni memang sini tunjuk saya. Okey, kita boleh nampak ada lori yang bawa. Okey, memang polis dah suruh berhenti tapi tak berhenti dan kita boleh lihat. Memang lori tu bawa barang dah sengit dan boleh okey. Macam sensitif. Ya. Dan boleh I terbalik. want them to arrest you. Either that you go. Ya. Police are coming. Ya, the police are coming. Ya. Dan pemandu kita memang sangat berani. Dia tahan lori tu. Dia block lori tu supaya berhenti. Dan dia tunggu polis tu datang. Oh, sangat tegas kita boleh tengok. Sebab dia fikirkan tentang safety. So, bila polis dah datang, baru dia akan gerak. Gitu. Dia punya driver macam ni. Bodyguard. Maksudnya keprihatinan sama-sama dia masyarakat sangat tinggi. Betul tak? Okey, kita pun dah cuak sebenarnya ni. Okey, kunci pintu ke apa? Apa yang kita perlu buat ni? Dia dah kunci tadi saya. Oh, dia dah kuncikan kereta kita. Okey. Dia pun okey. Dia rakam driver kita rakam dia. Tak perlu buat balik. Tak apa. Poli dah datang. Nanti poli datang. Ya. Harap-harap driver kita Mr. Joseph. Kan Joseph kan? Bukan Joseph yang ni. Apa nama? Michael. Nama apa Encik? Michael selamat. Dia sedang tunggu polis datang. Dia yang blok lori ni. Lori yang nampak sengit tadi tu. Bila pula kita tengok kan. Encik, kalau kat Malaysia Encik berani tak blok lori bawa muatan lebih? Saya suruh orang lain blok. Oh, ke saya yang blok? Oh, salah blok biasanya. Lori ceramah. Oh, itulah ya kan sikap keprihatinan. Ramai yang hanya suruh berhenti tapi kita punya driver ni dia blok terus lori, suruh berhenti dan dia tunggu sampai polis datang baru dia kata kita akan gerak. Okey. Ya, itulah peranan rakyat yang prihatin. Ada nak tanya soalan ke? Apa sajalah soalan? Kita pusing-pusing. Live ni kita akan berhenti bila sampai di penginapan. Sebab apa? Mari kita tengok. Bukan gitu dek. Okey. Sini. Lepas tu ada kejap. Ada ni. Gitu. Baik. Sini. Okey. Sekarang kita buka kamera depan. Okey. Baru saya boleh nampak diri saya. Daripada tadi tak nampak. Bagus dibuat macam tu. Okey. Boleh tak pegang dia dua sini? Masya Allah, Alhamdulillah. Baru nampak kawan-kawan. Ramai juga. Ada 1.6k di TikTok. Dan polis dah datang. Michael, you are very good. You are very brave. No, it can kill somebody. Yeah. Big applause to Michael. You are so brave and responsible. Yeah, thank you. Yeah, amazing. It's It's very, very dangerous. very dangerous. Okay. Aduh, terpleot lah nak cakap orang putih ni. Tapi boleh lah juga kan. Tanpa sekarang. Okey, sekarang kita nak tengok suasana ni. Okey, boleh buka balik cermin. Okey. Kita tengok balik suasana ni. Sampai kita sampai penginapan, tuan-puan, kita akan tunjuk perbezaan kasar yang sangat dahsyat. Ada rumah yang sangat kecil, sangat dhaif. Lepas tu di hadapannya ada rumah agam yang sangat besar gedabak. Okey. Okey, Masya Allah.
Oh, Kwame Nkrumah University of Science and Technology. Okay. Now it's okay. Okay. Because now most of the police are on the way checking. Yes. Okay. It has minimized. Minimize Normally accident. Christmas we have plenty accident, but this Christmas we had there was no accident. Okay. It was accident free. Yes. That's good to hear that. Ramai lega Ustaz dah gerak. Ramai lega kita dah gerak. Sebab takut apa-apa berlaku. Ramai juga bimbang kan, tiba-tiba kita punya driver ni memang berani. Okey, kami sedang berada di Kumasi, Ghana, Afrika. Mungkin ada ramai yang tak tahu, kami semalam menempuh perjalanan 26 jam. 26 jam, perjalanan semalam 27 jam. 27 jam tu bermula pada KLIA, kemudian penerbangan 8 jam ke Dubai. Daripada Dubai tu ada transit 2 jam. Kemudian daripada Dubai 8 jam setengah. Kita ke Accra, Ghana. Dan pada Accra, Ghana, kita menuju ke Kumasi lagi 5 ke 6 jam perjalanan yang jalan bukan jalan yang sangat dahsyat. Memang kita asyik melambung-lambung dengan cara mereka drive. Kalau kita tu bonggol kan, kita akan pelanggan. Mereka bonggol, lubang semua, main langgar je semua. Kita sampai malam di sini malam tadi. Jadi pagi tadi kita terus keluar ke pasar. Jadi ada orang yang baru masuk live ni. Anda sebenarnya kena tengok. Bukan. Kamu kamera kat sini. Okey. Okey, kamu tuan-puan boleh tengok daripada awal live kita tadi. Kita live bermula di pasar. Kita beli barang keperluan untuk diagihkan kepada mereka yang memerlukan. Dan petang ni kita akan terus pergi ke sebuah perkampungan Muslim yang sangat dhaif, perjalanan lebih kurang dalam 2-3 jam. Dan sekarang kita sedang membawakan anda menuju ke tempat penginapan kami. Bukan untuk kami berehat, tapi untuk kami packing barang-barang keperluan yang kita beli. Dan kita akan tunjukkan suasana kehidupan di situ. Gitulah. Jadi ada yang tanya apa? Apa dia cik? Apa? Jadual agihan. Okey. Baik. Okey, tunjuk suasana. Ustaz ada kat depan ni. Encik suami ada kat depan ni. Sebelah saya Fatin. Ustaz tengok sini Ustaz. Okey, encik suami ada. Encik suami say something. Alhamdulillah telah sampai kami ke bumi Kumasi. Lupa lagi tadi, lupa nama. Alhamdulillah. Ghana. Jadi kami bersama tim 7 orang. 7 orang telah sampai semalam dan pagi ini ada misi 8 termasuk Encik Mukris ataupun nama Ghananya Marlon, Mr. Marlon. Dan dia bersama adiknya tadi, kawan-kawannya ramai tak nampak lebih kurang berapa belah orang, 12 orang tadi. Macam kami berada di tengah-tengah tadi macam king pula rasanya. Sebab ramai di kalangan warga Ghana ni keliling kami, bantu beli barang kat pasar tadi, kemudian jaga kita sampailah kita bertolak dulu. Sementara kita menunggu mereka sampai, kita nak tengok suasana. Ustazah nak bawa tengok suasana sepanjang jalan sampai ke penginapan. Di jalan depan nanti, depan penginapan kami tengok nanti ada jalan merah. Jalan merah yang bergelut-gelut, yang berlubang-lubang. Dan situ ada satu persinggahan kami untuk 3 hari 3 malam lagi. Dan besok akan ke tempat korban di Kandang Lembu, dan seterusnya beberapa kampung. Dan ada perigi yang kita telah berjaya korek dan memakan kos lebih kurang 20,000. Dan banyak dan ni. Kemudian ada misi lagi yang akan dikorek beberapa kampung lagi untuk sumber air mereka. Kerana kita tahu sumber air di sini sangat-sangat sukar, dan ada pun adalah daripada sumber air sungai yang keruh warnanya,
yang kekuningan warnanya sebagaimana dalam post Ustazah. Dan insya-Allah kita akan bantu mereka untuk mendapatkan beberapa buah telaga yang mana mereka tidak perlu berjalan jauh untuk mendapatkan air. Air sumber sangat-sangat penting kat sini. Jadi di pedalaman sangat-sangat suka dapat air. Itulah antara misi kita. Pendidikan juga kita akan utamakan dan kita akan bantu untuk bangunkan sekolah di sini. Kerana di sekolah mereka ni ada pelajar, ada guru, tetapi tak ada dinding. Atapnya atap mengkuang sahaja. Dan nanti kita akan tengok real suasana masa pengajaran di sini. Bagaimana berlaku kalau hujan, kalau angin, kalau panas. Itulah suasana mereka, tak ada kipas, tak ada aircon. Jadi kita akan tengok rumah-rumah juga, rumah beratap daun mengkuang. Kita akan tengok macam mana sistem perumahan ataupun sistem peparitan mereka bagaimana. Itu antara matlamat kami berada di sinilah. Dan insya-Allah doa-doa sahabat semua, semoga semuanya dapat kembali. Kami dapat kembali ke Malaysia insya-Allah dengan selamat, insya-Allah dipermudahkan. Tapi tengok suasana pasar tadi memang meriah dan alhamdulillah mesra mereka semua. Ramai yang Muslim juga di sini dan ramai yang walaupun bukan Islam, mereka tetap mesra dan tetap sangat support dengan perjalanan kami di sini, insya-Allah dipermudahkan. Terima kasih. Tu dia bukti. Memang cik suami sentiasa ada di sisi. Masya-Allah, Allahu Akbar. Okey, depan tu nanti kita sebenarnya dah tak jauh dah dekat dah. Sikit lagi kita akan sampai ke penginapan. Ini ada kawasan bandar. Kumasi ada bandar kedua terbesar di Ghana, Afrika. Kita tengok tu. Apa dia? Puma. Ha? Desen minyak Puma. Oh, sesen Minyak Puma. Kuma? Puma. Puma. Red. Oh, betul lah. Puma ada sesen minyak. Kita biasa kasut je lah Puma. Masya Allah. Subhanallah. Bila kita berada di negara seperti ini, kita boleh merasakan bahawasanya Malaysia adalah sebuah negara yang sangat indah, sangat bersih, sangat damai, yang serba cukup sebenarnya, negara yang stabil, negara yang Masya Allah, yang harus kita syukuri dan harus pertahankan keamanannya. Apa dia? Apa dia? Tak dengar. Dia tak warning. Jangan fokus kat luar, letak kamera dekat luar. Tak, tadi tu. Tadi tu kat dalam ni. Oh, jangan fokus dekat Ustaz. Bahayalah. Ya. Fokus pada Ustaz sekarang. Okey. Okey. Subhanallah, sekejap lagi kita akan sampai. We are near now. Yeah, yeah. Like 7 minutes. 7 minutes. Okey, lebih kurang 7 minit lagi kita akan sampai kat tempat penginapan. Okey, kita boleh tengok suasana kiri dan kanan. Sekali lagi, kepada siapa yang baru hadir, kami sedang bersiaran langsung daripada Kumasi, Ghana, benua Afrika. Sebuah negara keluasannya hampir sama besar dengan Malaysia. Jumlah rakyat pun hampir sama ramai dengan jumlah rakyat Malaysia, lebih kurang dalam 36 juta kan, lebih kurang. Ada problem. Dia TikTok bagi warning. Ya, betul. Tapi tak pasti sebab. Tak. Puan ke apa Ustaz? Tak. Sebenarnya TikTok ni memang dia tak boleh gegar. Sebab tadi tunjuk dekat Ustaz, dia ingat Ustaz drive. TikTok memang sensitif. Tapi sekarang awak steady je tu, dia tak gegar dah. Okey tu. Okey. Tak apa, nanti dia hilang tu. Dia hilang. Macam Ustazah live hari tu lah. Sebab tu tak boleh banyak gegar. Sebab tu kita sekarang ni awak guna tu okey dah tu. Okey. Alhamdulillah, nanti kita akan perjalanan kita ni akan didokumentarikan dan akan disiarkan di siaran TV Islamic Channel di Ghana.
Tadi ada manager channel TV Islamic, channel TV Ghana ada minta untuk bersama dengan mission kita ni yang mereka nak dokumentarikan sebagai satu konten lah. Dan sebenarnya kita pun ada berhubung juga dengan media-media kita di Malaysia. Dan mereka juga banyak juga media rasmi yang nak bekerjasama dengan kita. Okey. Ya, untuk makluman tuan-puan sekalian, kita tahu apa yang sedang berlaku di Turki dan Syria. Why kami ke Ghana? Sebab telah diaturkan lama. Kita telah aturkan lama sebenarnya program kita bantuan misi kemanusiaan di Ghana ni 3 bulan yang lepas. Prosesnya agak sukar untuk melepasi kelulusan kedutaan untuk sampai ke Ghana ni. Dan Turki, bencana besar di Turki yang sedang berlaku dan di Syria baru berlaku dalam minggu lepas. Dan kita akan menyusun misi ke Syria insya-Allah dalam 2 minggu lagi. Lebih kurang 2 minggu lagi kita akan sampai ke Turki insya-Allah untuk misi bantuan di sana, Turki dan Syria. Jadi doakanlah ya semuanya berjalan lancar. Memang kami sangat mencintai kerja-kerja amal kemanusiaan seperti ini. Menjadi wakil kaki dan tangan anda untuk menyampaikan, menjalankan tanggungjawab sesama Islam. Apabila sampai kepada kita berita tentang umat Islam yang sedang memerlukan, maka menjadi kewajipan. Kita tidak boleh hanya berpeluk tubuh, buat tak endah dan sebagainya. Dan jika anda tahu cerita awal why Ghana, kenapa kita di Ghana, di mana bermula, sebenarnya apa kisahnya, anda akan faham kenapa kami memilih lokasi ini untuk bantuan kemanusiaan luar negara. Masya-Allah. Okey. Terima kasih. Turki Syria ramai bantu. Betul, ada yang kata Turki Syria dah ramai bantu. Seluruh dunia sedang memberi tumpuan ke Turki, ke Syria. Seluruh dunia sedang memberi tumpuan ke sana. Jadi tidak mengapa kalau bantuan daripada sahabat Amal Care sekarang ni memberi tumpuan ke kawasan yang tidak diberi perhatian, tetapi umat Islam di sini sangat dhaif, berada di perkampungan, kawasan yang tidak ada api, tak ada elektrik, tidak ada sumber air. Mereka perlu berjalan sampai 10 km untuk dapatkan air. Jadi masing-masing NGO ada peranan masing-masing. Kita saling melengkapi. Kita bukan bertanding, tapi kita saling melengkapi. Masya Allah, Allahu Akbar. Dan kita kat sini pun bukan hanya kita pilih Muslim only. We help everyone. Mr. Michael, we don't have just Muslim. We have everyone. Muslim or non-Muslim, we have everyone. Yeah. The needy person, we have every needy person. Not Muslim only, everyone. InsyaAllah. Mr. Joseph is Christian. Mr. Michael is Christian. So we together here to help the needy person. Tapi misi kita memang kita fokus kepada perkampungan Islam yang kita bina perigi, dan kita akan bina surau yang mereka akan solat Jumaat di situ. Dan kita akan bina sekolah, mini sekolah lah. Mereka minta sekolah sebab mereka ni kawasan yang betul-betul memerlukan dan dhaif. Okey, kita dah dekat dah dengan tempat penginapan kita, masya-Allah. Dah rasa lapar kan? Tadi awak bagi coklat tu tak makan, tak bawa dekat bilik. Tak apa, it's okay. Sampai nanti kita pun ada bawa juga apa ni, standby Maggi kan, makan Maggi. Sedap pula Maggi rasanya. Ni pasar. Tak apa, tak terasa pula nak makan roti. Ni pasar dia orang. Okey, ni kira pasar tengah hari ke ni, bukan pasar pagi dah ni.
Sekarang jam di sini pukul 12 tengah hari. Pukul berapa? Dah dekat pukul 12 tengah hari. Ya. Hai. Ya. Hai. Ya. Ya ceria. Thank you. You are so nice. Kita tahu kan budaya Afrika ni dia suka menari. Apa tu? Oh, ada yang tidur macam tu ha. Ada nasi. Ya. Kat sini ada nasi. Ada nasi kan? Ya, ada macam-macam pesanan usaha jaga kesihatan, jaga keselamatan, jaga minum air yang banyak. Terima kasih kepada semua yang mendoakan, memberi sokongan, memberi nasihat. Dan terima kasih juga kita kepada para penyumbang untuk misi Ghana Afrika kita. Kita ucap terima kasih banyak-banyak kepada semuanya. Terima kasih, terima kasih. Masya Allah. Kita nak masuk simpan kita. Mana? Oh, van kita. Oh, sebenarnya kita tunggu apa? Oh, traffic light. Masya Allah. Ya, berniaga sesama mereka kat sini cost living sangat tinggi. Living cost sangat tinggi. Untuk rumah, untuk air mahal, minyak mahal, beras mahal, makanan asasi mahal. Tapi gaji sangat rendah. Macam yang bawa kita ni, dia kerja driver. Sebulan gaji dalam 1000 Ghana tu lebih kurang dalam 300 Malaysia. Sedangkan untuk beras saja keperluan mereka dalam 200 Ghana. Untuk beras, makan satu keluarga. Dan 200 Ghana. Bayangkan ya. Maksudnya dalam 300-400 Malaysia gaji satu bulan. Sangat mahal. Lepas tu apa ni? Susah nak cari kerja, memang miskin, apatah lagi orang Islam, apatah lagi orang Islam yang berada di perkampungan lagi susah lah, lagi teramat susah. Air pun mereka tak ada, dan kita tahu sebahagiannya di kawasan-kawasan tertentu rakyat Afrika ni ramai yang mati sebab kebuluran, mati sebab tak cukup zat makanan lah, gizi apa semua. Okey, kita nak. Oh, jauhnya dia U-turn. Kita lepas bang.
Kita nak pergi mana? We are trying to our You are standing there, it's not good. Is that the way to stop a car? Is that the way to stop a car? You don't stop a car in front of a car. You have to relax. No, but where you are, I can easily hit you. Whether if I fail brakes, what will you do? You don't do that. Oh, baguslah driver kita ni. Oh, okay. Yeah, please, we are from the DPLA. We are doing some inspection. Do you have your driver's license? Okay. Please, where's your Uber? It's here. Please have it. Oh, ni polis trafik ke? You have your first station card. Yes. Okay, I've sent you already. Abang, ini apa? Dia. Oh. No, DVLA. For car, you have to check your fire extinguisher, everything. Are you okay with this? Your driver's license. You have to check it. Okay. Oh. Tapi kenapa kita macam U-turn jauh eh? We nak check barang-barang kat belakang. Ha? Oh, patutlah jauh dia U-turn. Memang dia kata sini dari segi macam trafik ni, polis apa memang makin ramai. Dia orang memang maksudnya ikutlah peraturan tu. Undang-undang dia strict. Okey. Masya Allah. Terima kasih semua. Ustaz pula cakap, Ustaz. Saya ni antara yang kita boleh belajar dalam bahasa Ghana yang popular di sini adalah bila kita datang hari tu mereka sebut Akwaba. Akwaba maksudnya adalah selamat datang. Selamat datang, Akwaba. Manakala yang popular adalah Medase. Medase adalah ucapan terima kasih. Medase. Bila kita ucap Medase, mereka sangat seronok. Sebab apa? Sebab mereka tahu kita bukan datang dari sini. Dan bila kita bercakap bahasa dia, dia sangat-sangat suka. Medase. Ucap sama-sama semua, Medase. Medase. Okey. Kemudian kalau kita nak puji dia ni bagus, dia ni hebat, kita sebut yes papa. Yes papa. Yes papa maksudnya adalah awak hebat, awak bagus. Jadi dia seronok. Dia seronok. Jadi antara yang kita boleh belajar. Kemudian makanan popular di sini adalah fufu. Maksudnya tepung dia buat tu macam tepung jemput apa namanya? Jemput apa? Cengkodok. Cengkodok jemput dah. Cengkodok. Cengkodok dia orang suka. Sangat popular di sini makanan dia. Di tepi-tepi jalan banyak. Kami belum rasa lagi. Mungkin kalau sempat kami sendiri akan rasa fufu. Jadi kemudian kalau kita lihat macam Ustaz sebut tadi lah, dia ada bangunan besar-besar. Dan sekeliling kita baru ada bangunan besar-besar. Dan ada rumah yang di depan penginapan kami tu sangat-sangat daif. Sangat daif. Ada dinding dengan plastik kemah sahaja. Dan kami mula masuk ke kawasan hotel kami. Boleh lihat jalan dia. Bagaimana jalan menuju ke tempat penginapan kami. okey, ini adalah jalan sebenarnya memang jalan merah lah. Apa-apa sekian boleh tengok. Kita malam tadi dah lah gelap apa semua, tak ada lampu. Kita kata nak pergi mana tiba-tiba ni. Laluan tanah merah. Ini sebenarnya jalan raya saja yang jalan tar. Yang lain semua jalan merah. Walaupun laluan ni berlopak-lopak, walaupun dan bila tanya dia kata memang semua di sini begitu. Semua begitu di sini. Jadi boleh bayangkan nanti perjalanan kami nak masuk ke pedalaman, kami akan tempuh laluan yang sangat jauh dengan tanah merah seperti ini. Jadi tanpa sekalian, hanya jalan utama jalan raya saja tak.
Yang lain tu semua jalan tanah lah. Walaupun rumah dalam ni ada rumah orang-orang kaya, rumah besar dan sebagainya. Okey. Cuba tengok rumah di sebelah kiri ni. Dia tunjuk rumah sebelah kiri ni. Kan kita boleh tengok rumah agam yang besar lah. Memang. Rumah agam yang besar. Kalau kita boleh tengok. Ya, sebelah kiri ni. Okey, ni antaranya. Sebenarnya ada banyak lagi lah rumah-rumah yang besar. Lepas tu kita boleh tengok ada rumah yang dalam pembinaan. Ya. Shouldn't go inside. Yeah, okay. Ya. Go. Sini ya. Kita jalan sini. Okey. Baik, kita akan jalan sikit. Tuan sekian. You're welcome. Okey. Okey, barang-barang ni. You say to Michael, yes, Papa. Ya. Yes, Papa. You I live here. Okay, don't worry. I'm okay. Okay. Now I'll be in the car. Yeah. I'll wait here. No. You can wait. Inside. Abang bawa apa? Okey. Baik, tuan pasien, kita dah sampai kat tempat penginapan kami. Jom. InsyaAllah kami menginap di sini. Penginapan lebih kurang dia macam motel lah, hotel macam tu. Tapi kita boleh tengok ini rumah ya. Ini rumah. Ini adalah rumah. Ini adalah rumah. Ini adalah rumah. Kita boleh nampak pagi tadi kami dah borak. Ini adalah rumah. Boleh tengok? Tunjukkan rumah. Okay, ini adalah sebuah rumah. Yang mana ni, hello. Hi. Yeah. Okay, after this we will give, tadi tu kan kita nak bagi. Okay. Yeah, we will give you food. Yeah. Okay. Jadi bayangkan di sini dia orang duduk dalam ada tiga anak kecil dalam rumah ni. Dek, tunjuk sikit rumah ni. Ada lebih kurang 3 anak kecil. Dan dia berhadapan kami tinggal menetap medik. Kalau kita tengok Boleh. Kita nak packing situ nanti. Kalau kita tengok kan, kalau kita jalan sikit lah. Sebab kami duduk sini. Pagi tadi kita dah jalan sampai ujung. Kita tengok suasana kampung. Kita nampak pagi tadi budak-budak ramai, budak-budak sekolah. Budak-budak sekolah yang jalan kaki pergi. Mungkin sana sekolah kan. Jauhnya di jalan. Nampak je sekolah tu kan. Tegur. Contoh kalau kita tengok. Tadi tuan-puan tengok ada rumah yang. This is Ghana. Yeah. Okay. Fine, thank you. Yeah. Ya. Apa dia? Oh, okey. Tuan-puan boleh nampak tadi rumah yang sangat dhaif. Di situ tinggal ibu dengan anak-anak kecil. Dan kita tengok pula tak jauh daripada rumah tersebut ada rumah agam yang sangat besar. Ya. You stay there? Okay. Kita boleh tengok rumah agam yang sangat besar. Sebab itu dikatakan di sini kasta antara yang kaya, gapnya dengan yang miskin sangat berbeza, sangat dahsyat. Di tempat yang sama, di jalan yang sama kita boleh nampak. Kami jalan depan-depan sana lagi, begitulah. Ini bandar ya. Kita bukan bantuan yang kita bagi bukan di sini. Kita akan bergerak lebih kurang 2-3 jam dan ada perjalanan lebih jauh ke pedalaman perkampungan umat Islam. Jadi hari ini adalah hari pertama kami berada di sini, Ghana, Feka di Bandar Kumasi. Bandar kedua terbesar selepas Accra. Hello. Ya, hi. Okay. Jadi begitulah ya tuan-puan sekalian. Masya-Allah.
kita akan menunggu barang-barang sampai dan kita akan mulakan proses packing. Lepas selesai kita terus gerak ke kampung yang pertama yang kita akan pergi. Itu kedai runcit kan. Comel je kedai runcit. Tapi tak ada duit. Ada duit? Maksud saya kita tak tukar duit. Okey. Hello. Hello. Masuk ke mana? Okey. Okey. Boleh. Ya, 2 jam. Okey, jadi kami diberikan penginapan di sini dan ya. Ya, comel juga sebenarnya penginapan dia walaupun simple. Dia bukanlah dia kata hotel tapi mungkin hotel 2 bintang macam tu lah. Memang very simple je lah bahagian dalam dia tapi lengkap, cukup lengkap. Okey, tengok depan ni. Saja je lah. Mungkin kita Aquaba tu apa dah? Selamat datang. Okey, Aquaba tu selamat datang. Maksudnya ada pokok-pokok bunga. Tengok ni pokok kelapa. Kan? Pokok kelapa tapi bukan kelapa yang berbuah ni pokok kelapa hiasan. Lepas tu ini tempat sarapan. Tadi boleh buat kuliah kat sini. Terus ada kolam, comel je. Walaupun tak banyak kolam. Walaupun tak besar tapi adalah kolam sebab dia macam hotel kan. Mungkin ada juga pelancong datang sini kan. Kita pun tak tahulah. Okey, lepas tu kita tanya pelancong ni ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, where you from? Malaysia. Oh, you are Malaysia. Yeah. Same to me, I'm Malaysia too. Yeah. So you speak English or Malay? Bahasa saya. Yeah. English boleh, Melayu boleh. Semua boleh. Semua boleh. So what are you doing here? Join untuk charity. Apa nak sentuh-sentuh ni? I love mic. Okay, you love mic. Yeah. Just like me. Yeah. Yeah. Saya suka ceramah. Okay, Encik datang untuk charity. Yeah. Seorang-seorang? Ramai. Oh, datang ramai. Ada dengan selebriti. Are you married? Yes. Dah kahwin? Yeah, 7 orang anak. Dah 7 orang anak. Nampak muda lagi, Masya Allah. You dah kahwin? Dah. Dah. Sama juga 7 orang 7 anak. orang je anak. Isteri berapa orang? Isteri seorang. Okey, Masya Allah. Cukup sekarang? Alhamdulillah cukup. Alhamdulillah. Terlebih cukup. Cukup lah. Cukup lah. Cukup lah. Satu cukup lah. Ya Allah. Cukup lah satu. Menderita dah. Satu dah cukup menderita. Tak sirah. Tak sirah. Menderita ke bahagia? Bahagia. Bahagia. Masya Allah. Allahu Akbar. Jadi jauh ni daripada Malaysia ke Ghana? Jauh. Why Ghana? Ghana ni tempat yang sangat-sangat susah. Sangat susah. Bagi orang Islam? Bagi orang Islam. Okay. Kita buat latar belakang ni? Kita rasa bagaimana kita buat di Kemboja. Kami buat di Kemboja. Ya. Dengan bantuan misi Telaga Korek. Okay, jadi kesana sikit, kita boleh kena jarak penjarakan sosial. Perbezaan atau suasana tu. Tapi memang macam saya masuk live tadi saya sebut saya takut nak ke sini. Asalnya takut? Ya. Okey. Tapi bila mana kita dah lalui Kemboja, kita dapat gambaran-gambaran daripada. Kenapa Encik rasa takut ya? Duduklah Encik. Duduk. Bagi orang yang ini sementara kita menunggu. Bumi Afrika ni memang macam tu perasaan dia. Isi Encik nampak takut tak? Oh, dia tu teruja. Seronok nak datang, tak sabar-sabar nak datang, masya-Allah. Jadi yelah, cuba ceritakan kenapa dia rasa takut? Kita dengar kisah macam-macam. Ya, Afrika apa semua. Ya. Ketidakstabilan politik, ketidakstabilan macam-macam lah. Tapi bila kita sampai sini, Afrika, Ghana is good. Ya. Good, friendly people. Ya. Gini, muka dia orang memang nampak garang. Muka dia orang nampak garang. Betul tak? Betul. Tapi bila kita tegur dia boleh senyum. Dia senyum. Dan kadang kita kena terima kalau mereka tak senyum mereka marah kat kita. Betul. Sebab muka dia orang tu ya macam muka ketat, muka garang. Tapi sebenarnya bila borak apa semua dia okey.
kita orang Malaysia kalau tak senyum tu macam sombong ataupun macam tak suka. Tapi kat sini tak apalah dia orang tak senyum pun, kita jangan terasa macam dia orang ni tak suka kita tak. Gitu. There are many Ghanaian join our life. Ya ke? Yeah. Ada orang Ghana join? Yeah. Madase. Madasi. Apa maksud madasi? Terima kasih. Madasi. Terima kasih. Rasanya yang join tu sama-sama? Madase Papa. Betul? Oh. Betul dari Marlon. Okey, kalau madasi terima kasih. Kalau sama-sama madasi papa. Hello. Dia orang kat sini memang style semuanya junjung. Kuat, tenaga mereka kuat. Ya, leher dia orang kuat. Sebab itu pelarinya daripada Ya, Afrika kuat. Afrika. Pemain bola pun ramai Afrika bagus-bagus. Ya, cari hidup. Mungkin latihan ni. Latihan, Masya Allah. Okey, sebabkan kalau kita nak tunggu memang lama, diorang pun tengah cari barang lagi. Kita akan mula packing, tapi seronok sebenarnya kalau boleh nampak packing tu. Ya, seronok bila mana kita nampak Kesungguhan banyak mereka. barang kita boleh supply, sediakan kepada orang yang bakal terima ni. Betul. Dan antara barang yang mereka suka sangat adalah beras. Sebab beras mahal. Beras mahal, kemudian apa lagi? Duit pun mereka suka. Lagi-lagilah duit. Ya. Dan sebab barang di sini mahal. Sangat-sangat mahal. Makanan Paling sepinggan nasi utama, dan ayam RM13. Ya. RM13 Malaysia. Kosong je nasi tu. Tak ada sayur, tak ada RM13 apa. Malaysia. Ada nasi goreng semalam RM20 Malaysia. Ui, mahalnya. Yang kita makan semalam tu, oh sangat mahal makanan dia. Dah lah gaji rendah. Susah. Tak apa, paling utama misi kita adalah nak pergi ke perkampungan Islam di pedalaman. Selepas selesai packing kita akan terus gerak dan di sana kita akan beli tanah. Kita akan buat proses pembelian tanah untuk dibina masjid dan dibina madrasah. Tanah di sini murah, lebih kurang RM5,000 RM6,000 sebab di perkampungan satu lot. Memang kita dinasihatkan untuk beli tanah tu supaya kita tidak ada isu lah dengan kalau kita bina di atas tanah orang lain, kalau mereka tuntut mereka nak bina rumah dan sebagainya. Betul. Jadi misi kita ni adalah untuk perigi korek untuk sumber air sebab mereka perlu berjalan 10 km sangat jauh untuk dapatkan air. Mereka memang tak ada elektrik, tak ada sumber air. Itulah kehidupan umat Islam paling ramai di perkampungan pedalaman. Kalau di bandar majoriti Kristian lah. Dan kita tahu Ghana keluasan seperti Malaysia, jumlah penduduk pun lebih kurang Malaysia, lebih kurang 36 juta. Lepas tu tapi Kristian 70%, Muslim dan 20% dan 10% agama lain. Maksudnya umat Islam terpinggirlah berada di kawasan perkampungan. Sebenarnya kalau kita tengok yang duduk di bandar pun sangatlah struggle untuk mendapatkan sumber kehidupan. Jadi di kampung lagilah tak ada siapa yang nak beri pekerjaan untuk beri upah. Jadi mereka memang hidup seadanya dalam keadaan yang serba kekurangan. Tak ada makan, tak ada minum, tak ada apa. Dan itulah tanggungjawab kita bila kita tahu keadaan umat Islam yang sangat dhaif, kita perlu buat sesuatu. Dan itu yang kita usahakan, dan bila kita bina sekolah nanti kita akan usahakan untuk kelangsungan sekolah itu beroperasi. Jadi kita akan membayar allowance ataupun gaji kepada guru yang mengajar Al-Quran, dan kepada siapa yang ingin menyumbang kami sangat merayu dan mengalu-alukan sumbangan tetap ataupun sumbangan one off anda, dan insya-Allah ia menjadi satu pahala jariah. Betul. Terbaik sudah. Ramai juga yang tertanya, kenapa Ghana? Kita kena sentiasa ulang jawapan tu Ustazah. Sebab apa? Ramai yang kata better bantu di Malaysia, ada banjir sekarang apa semua. Tapi kita masih dengan jawapan yang samalah. Satunya adalah perkara ini dah telah dirancang lama, dan perkara ini terdetik selepas kita berjaya membangunkan sebuah telaga, yang mana telaga korek tu sedalam 50 meter di sini tu dengan kos lebih daripada RM20,000 kita berjaya melalui NGO Sahabat Amal Care ni, dan bantuan Mr. Marlon yang kita buat live hari 2 minggu lepas itu. Bila berjaya tu ramai menuju ke perigi tersebut untuk dapatkan air. Sebab nanti esok 2 jam perjalanan kami akan ke sana
melihat hasil sumbangan ramai yang telah pun berjaya mendapatkan air itu, ramai tumpuan ke sana, ada yang berniaga menggunakan sumber air telaga pergi korek tu. Jadi bila mana dah berjaya satu dan dimaklumkan masa ramai lagi perlukan sumber air yang bersih di sini. Kemudian yang keduanya adalah di masyarakat sini, Islam sini jauh daripada bandar. Kemudian mereka jumpa daging bukan setahun sekali. Dah 10 tahun. Ada 10 tahun tak jumpa daging. Daging, Maksudnya lembu. mereka makan nasi kosong. Ya. Mereka memang tak ada lauk langsung. Jadi bila Ayam terdetik ke kemudian lembu ke kami rasa perlu membantu mendapatkan sumber air di sini. Memperbanyakkan perigi korek sebagai sumber air yang tidak akan kering walaupun musim kemarau. Yang keduanya kami target dengan bantuan mendapatkan bekalan daging. Kami cuba bantu untuk misi daging korban tahun ini. Sebenarnya untuk korban lah. Korban tahun ini. Sekurang-kurangnya setahun sekali mereka boleh rasa Betul-betul daging. korban. Satu Jadi- lagi kan Cik, untuk makluman, kalau siapa yang bertanya kenapa tak bantu di Malaysia ramai orang susah. Sekiranya anda selalu ikuti NGO Sahabat Amal Care ni, pergerakan NGO Yayasan Al-Hijrah kita membantu setiap hari orang yang susah, orang yang dhaif, miskin di Malaysia. Setiap hari. Bukan bermusim. Setiap hari. Anda boleh ikuti perkembangan kita di Facebook rasmi NGO Sahabat Amal Care. Setiap hari bantuan pack makanan asas kita agihkan. Yang mereka boleh datang anytime setiap hari di pusat operasi kami di Senawang. Gerobak perhatian. Di Gerobak Prihatin Sahabat Amal Care. Dan kita ada aktiviti di seluruh Malaysia yang selalu berhubung dengan kami, memohon. Ada siapa yang susah didetek apa semua, memohon bantuan. Online pun kita bantu. Online, bantuan secara online, hubungi saja melalui Facebook rasmi NGO Sahabat Amal Care, bantu. Begitu juga misi banjir. Walaupun kami sekarang berada di Afrika, tapi kita tetap membantu mangsa banjir. Tetap membantu. Jadi, daripada kita mempersoalkan kenapa Ghana ramai lagi orang susah di Malaysia, kenapa Ghana sedang musim banjir, sibuk bantu luar negara, sebenarnya kita membantu umat Islam tak kira waktu dan tak kira masa dan tempat. Jadi, untuk orang Ghana sendiri bantu Ghana, orang Islam bantu orang Islam di Ghana, mereka tak mampu. Sebab hampir semua orang Islam ada di kalangan yang tak, sikit sangat yang kaya, tapi tak semuanya dermawan. Jadi untuk mereka, sesama mereka bantu agak mustahil, sangatlah susah. Jadi kita apabila sampai berita tentang kedaifan, sampai mereka tak ada sumber air. Kalau kita air tu macam tu je kan, mandi air tu mengalir. Mereka sangat, air tu sangat dijimatkan. Sehari mungkin minum satu gelas tu dah satu nikmat sangat. Setengah gelas, mereka sangat berjimat air untuk satu keluarga. Bahkan mereka mati kerana tidak ada sumber air dan tak ada sumber makanan. Jadi subhanallah, mereka semua saudara Islam kita, tak kira di Malaysia ataupun di mana saja. Dan bila kita membantu, tidak ada perbezaan lebih afdal di tempat ni. Maksudnya afdalnya adalah membantu orang yang sangat memerlukan. Betul, Masya Allah. Jadi Encik, kita ni dah panas sangat dah Panas ni. sangat. Okey, tak macam pasal bawah panas ni. Masya Allah, dia orang dua orang pandai pula pakai topi, kita tak pakai. Dia pakai cap kalau kita pula panas. Jadi kita berakhir di sinilah. Berakhir di sini. Sebabnya macam lambat lagi je barang sampai. Lambat lagi. Nanti bila barang sampai dah packing apa semua, kita akan buat live lagi lah untuk proses packing barang. Terima kasih banyak-banyak. Mohon maaf saya dan silap. Encik, last sekali. Masya Allah. Kalau yang baru berkenalan dengan Ghana ini, Kumasi ni. Dia sebelah masa kita landing di Accra semalam, cuma 3 jam sahaja akan jumpa Togo, salah satu lagi bumi Afrika, dan dekat dengan Mali. Okey, kemudian Nigeria. Ini antara bumi-bumi yang bumi-bumi Afrika yang mengelilingi bumi Ghana. Jadi semua dah kenal negara tersebut, dan alhamdulillah kami berpeluang ke sini melalui misi yang sangat besar, sebab macam saya sebutkan tadi lah, untuk datang ke sini sebenarnya berbelah bahagi, sebab dengan cerita berbeza, cerita macam-macamnya, tapi alhamdulillah setelah melalui hari pertama dengan masyarakat Ghana yang begitu friendly, begitu mesra, very friendly dan sangat-sangat supportive masyarakat ni. Dan kita lihat perjalanan semalam sangat-sangat jauh, dan ustazah pun sendiri dah kepenatan sebenarnya, tengok penat, makin mengecil, makin panas. Dan insya-Allah petang nanti kami akan tunjukkan secara live ke kampung mana kami akan pergi,
dan suasana kampung tersebut dengan bantuan barangan makanan dan barangan perkeluaran semuanya. Kami akan bawa ke kampung tersebut 350 pack insya-Allah. Terima kasih semua yang support sehingga saat ini. Doakan kami dipermudahkan semua. Doakan galeri Ustazah akan terbentuk di sini. Taklah, jauh sangat. Tu apa perjalanan flight saja 16 jam. Oh. Tak sanggup lah. Ya, sangat mencabar. Sebenarnya kita akan target 2,000 keluarga akan dibantu. Kehadiran kali ini kita target 2,000. Tapi sebenarnya manfaat daripada perigi sekolah dan masjid yang akan dibina tu melebihi daripada tu. InsyaAllah. Jadi itu saja, sekali lagi terima kasih live daripada Kumasi Ghana, dan insya-Allah kalau berpeluang mungkin ada second trip nak tengok hasil binaan telaganya, sekolahnya dan sebagainya, dan kita jemput semualah bersama-sama datang ke Ghana insya-Allah. Itu saja dari kami. Dan Ustazah, Terima kasih, mohon maaf, sayang semua kerana Allah, kerana Rasulullah. Selamat malam di Malaysia, kami di sini pukul 12.30 hari. di Malaysia 8.20. 8.20, elok sangat ni, 12.20, elok sangat tengah hari duduk bawah matahari ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okey.